حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita sekarang berada di bulan Ramadan, iaitu bulan yang penuh dengan keberkatan dan yang mempunyai banyak kelebihan di dalamnya. Dengan kedatangan Ramadan ini, seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib menunaikan puasa akan mula berpuasa. Dan sinonim dengan kedatangan Ramadan dan juga bermulanya ibadah puasa ini, satu amalan sunat yang dituntut kepada umat Islam untuk mengerjakan di sepanjang bulan Ramadan juga bermula, iaitu sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih ialah sembahyang sunat muakkadah, iaitu sembahyang yang diberatkan kepada umat Islam untuk melakukannya di bulan Ramadan dengan tujuan untuk menghidupkan malam-malam pada bulan tersebut. Dan sebagaimana lazimnya ataupun yang menjadi amalan di negara kita ini, di Brunei Darussalam, sembahyang sunat tarawih ini dilakukan secara berjemaah di masjid-masjid. Kemudian ada timbul satu persoalan. Sekiranya seseorang itu tidak berkesempatan untuk menunaikan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah, adakah sembahyang ini boleh dikerjakan secara bersendirian dan adakah ini akan memenuhi tuntutan mengerjakannya? Maka dalam irsyad hukum kali ini, insya-Allah, saya akan menghuraikan tentang hukum dan kedudukan sembahyang sunat tarawih secara bersendirian. Auda muslimin dan muslimat sekalian, dalam perkara ini apabila kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat tarawih itu dilakukan di Masjid Madinah. Dan ada disebutkan dalam satu riwayat bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar ke masjid untuk menunaikan sembahyang tarawih, di mana baginda telah disertai oleh beberapa kaum muslimin yang lain yang ikut sama-sama bersembahyang bersama baginda. Kemudian pada keesokan harinya, orang ramai telah bercerita mengenai perkara tersebut. Maka pada malam berikutnya, orang ramai telah berkumpul di masjid untuk ikut sembahyang bersama-sama dengan Rasulullah. Dan begitu juga pada malam berikutnya. Maka melihat pada keadaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir dan baginda ada bersabda kepada kaum muslimin. Yang mana baginda telah berkata kepada kaum muslimin dan menyuarakan kekhawatiran baginda itu, sekiranya sembahyang sunat tarawih itu nanti akan diwajibkan ke atas kaum muslimin, maka ia akan memberatkan kaum muslimin dan baginda sangat khawatir sekiranya mereka tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka sejak dari peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terus menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan mendirikan sembahyang sunat tarawih, tetapi hanya dikerjakan secara bersendirian. Dan begitu juga dengan kaum muslimin yang lain, mereka hanya mengerjakannya dengan secara bersendirian. Namun ada juga di antara mereka yang mengerjakannya secara berjamaah di masjid. Maka semenjak dari itu, berlakulah sembahyang sunat tarawih dalam bentuk yang sedemikian rupa sehinggalah baginda wafat. Kemudian apabila kita lihat pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, pada awalnya sembahyang sunat tarawih itu dikerjakan seperti sebelumnya. Sehinggalah pada suatu ketika apabila Sayyidina Umar pergi ke masjid dan beliau telah melihat kaum muslimin ini mengerjakan sembahyang sunat tarawih secara berkelompok-kelompok.
Ada di antara mereka yang mengerjakannya secara bersendirian dan ada juga di antara mereka yang mengerjakannya secara berjamaah. Jadi melihat kepada keadaan ini, Sayyidina Umar telah mengarahkan supaya dikumpulkan semua orang ramai ini, kemudian diarahkan untuk mengerjakan sembahyang sunat tarawih dengan mengikut seorang imam iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian pada malam yang lain, pada malam berikutnya, Sayyidina Umar telah pergi ke masjid dan di sana beliau telah melihat sendiri kaum muslimin melakukan sembahyang sunat tarawih dengan mengikut seorang imam. Dan melihat kepada perkara ini, Sayyidina Umar merasa sangat gembira dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah bid'ah yang baik. Maka berdasarkan daripada perkara ini, para fuqaha telah sepakat menyatakan bahawa sembahyang sunat tarawih itu adalah sunat dikerjakan dengan cara berjamaah sebagaimana yang sabit dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga pengikut-pengikut mereka dari semenjak zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an dan berterusan dikerjakan secara berjamaah sehinggalah sekarang. Kemudian auda muslimin dan muslimat sekalian, berbalik kita kepada persoalan tadi, iaitu adakah sembahyang sunat tarawih ini boleh ataupun sah dikerjakan secara bersendirian? Apakah kedudukannya dan adakah mengerjakannya dengan sedemikian memenuhi tuntutan dan akan beroleh pahala? Maka dalam perkara ini, menurut mazhab Asy-Syafi'i, sembahyang sunat tarawih itu boleh dikerjakan sama ada dengan berjamaah di masjid, di rumah ataupun yang selainnya. Dan ia juga sah dan memadai jika dikerjakan secara bersendirian. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' ada menyatakan bahawa sembahyang sunat tarawih itu hukumnya sunat dengan ijma' para ulama. Dan menurut mazhab Asy-Syafi'i, sembahyang sunat tarawih itu dikerjakan sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam dan ia juga harus dikerjakan sama ada secara berjamaah atau secara bersendirian. Kemudian di sini timbul pula satu persoalan lagi, iaitu yang manakah yang lebih afdal, sama ada ia dikerjakan dengan cara bersendirian ataupun dengan cara berjamaah. Dan dalam perkara ini, menurut pendapat jumhur ulama mazhab Asy-Syafi'i dan juga pendapat kebanyakan ulama ahli sunnah, sembahyang sunat tarawih secara berjamaah itu adalah lebih afdal. Dan pendapat para ulama ini adalah berdasarkan beberapa hujah. Di antaranya, yang pertama, adanya kelebihan ataupun fadilat yang khusus yang diberikan kepada mereka yang mengerjakan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah sehingga selesai bersama-sama dengan imam. Dan perkara ini ada disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i daripada Abu Dzar radhiyallahu an yang meriwayatkan bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan sembahyang sunat tarawih. Dan selesai daripada menunaikan sembahyang tersebut, para sahabat yang ada bersama dengan baginda telah meminta kepada Rasulullah untuk qiyam bersama-sama dengan mereka seluruh malam. Kemudian Rasulullah telah bersabda kepada para sahabat bahawa sesiapa yang telah melakukan qiyam iaitu sembahyang sunat tarawih secara berjamaah sehingga selesai, maka dituliskan bagi orang tersebut pahala qiyam seluruh malam. Jadi, auda muslimin dan muslimat sekalian, dapat kita fahami bahawa daripada hadis ini adanya kelebihan ataupun fadilat khusus yang diberikan bagi mereka yang melaksanakan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah sehingga selesai bersama-sama dengan imam, dan mereka ini akan diberikan ganjaran seolah-olah telah melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada awalnya telah melakukan sembahyang sunat tarawih itu secara berjamaah. Baginda hanya berhenti melakukannya secara berjamaah kerana baginda khawatir sembahyang sunat tarawih itu nanti akan diwajibkan ke atas kaum muslimin, dan baginda sangat khawatir sekiranya kaum muslimin tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, sembahyang sunat tarawih secara berjamaah ini adalah ijma' para sahabat dan telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan juga Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab serta Zaid bin Thabit serta para sahabat yang lainnya bahawa mereka ini telah mengamalkan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri telah mengarahkan supaya sembahyang sunat tarawih itu dikerjakan secara berjamaah. Kemudian perkara ini diteruskan oleh para sahabat yang lain tanpa ada sebarang pertentangan atau perselisihan. Yang keempat, selain daripada ijma' para sahabat, sembahyang sunat tarawih secara berjamaah ini juga adalah ijma' para ulama dan kaum muslimin. Maka pendapat yang mengatakan bahawa sembahyang sunat tarawih itu lebih utama dikerjakan secara berjamaah adalah pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad dan juga sebahagian ulama mazhab Maliki. Kemudian yang kelima, menurut pendapat para ulama, di antaranya Imam Al-Iraqi rahimahullah, mengatakan bahawa sembahyang sunat tarawih secara berjamaah ini adalah sebahagian daripada syiar Islam yang zahir, sebagaimana juga sembahyang sunat hari raya. Dan di samping itu, perbuatan mendirikan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah dianggap sebagai perbuatan menghidupkan sunnah. Dan dalam perkara ini, Imam Ahmad rahimahullah ada berkata, aku suka seseorang itu mengerjakan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah bagi menghidupkan sunnah. Maka, auda muslimin dan muslimat sekalian, daripada apa yang telah saya terangkan ini, dapat kita rumuskan bahawa sembahyang sunat tarawih itu boleh dan sah dikerjakan secara bersendirian, manakala orang yang melakukannya telah dikira memenuhi tuntutan dan akan beroleh pahala mengerjakannya. Namun, perlu kita ingat, menunaikannya secara berjamaah adalah lebih utama. Dari itu, amat rugilah bagi sesiapa yang meninggalkan sembahyang sunat tarawih secara berjamaah kerana akan terlepas daripada memperolehi pahala qiyamul lail sepanjang malam dan akan terlepas daripada memperolehi gandaan pahala ataupun kelebihan yang hanya ada khusus di dalam bulan Ramadan ini. Maka hingga di sini sahaja penerangan saya tentang hukum dan kedudukan sembahyang sunat tarawih secara bersendirian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memberi manfaat kepada kita semua, khususnya dalam mempertingkatkan lagi amal ibadah kita ni di dalam bulan Ramadan ini. Dan untuk akhirnya saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله